السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنين اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min baina khamsi syada'id, mu'minun yahsuduh wa munafiqun wa aduwwun yuqatiluh wa syaitanun yudilluh wa nafsun tughwi, atau kama Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, orang mukmin, orang yang beriman itu berada di antara 5 kesukaran. Orang Islam, orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, terkepit di antara orang munafik yang benci pada dia. Wal yuqatilu, dia terkepit di antara musuh-musuh yang sentiasa nak memerangi dia. Yang keempat, wa syaitanun yudilluh, dia terkepit di antara yang sentiasa nak menyesatkan dia. Dan yang kelima, wa nafsun tughwi, dan dia terkepit di antara nafsu yang sentiasa nak mempengaruhi dan merosakkan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita orang Islam, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, 5 benda ni selalu menyusahkan kita. Iaitu Nabi kata, yang pertama, kita sama kita. Kita orang Islam, kita beriman kepada Allah. Sama-sama kita, sama-sama orang Islam, sama-sama mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa mempunyai hasad dengki sama-sama kita. Sedangkan bukan kita tak tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kata, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nabi SAW bersabda, jaga-jagalah kamu dengan hasad dengki. Jaga-jaga dengan sifat dengki.
Kerana sesungguhnya hasad ataupun dengki itu ya'kulul hasanah, dia memakan segala kebaikan yang kita dah buat. Kama ta'kulun narul hatab, seperti mana api makan kayu api terik. Kerana sifat hasad yang ada dalam diri kita, kerana kita dengki pada saudara seagama dengan kita, hak kita buat baik banyak dah, wasak begitu sahaja. Amalan baik yang kita dah buat banyak dah, tiba-tiba dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bagi ingat kat kita benda ni, tetapi manusia Islam yang beriman kepada Allah masih lagi tak boleh bebas diri daripada sifat hasad dengki. Bahkan Nabi SAW ada sebut dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdurrahman bin Muawiyah. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, salasah la yanju minhunna ahadun, az-zannu wal-hasadu wat-tiyarah. Nabi SAW bersabda, Nabi kata ada 3 perkara yang manusia seolah-olah tak boleh nak lepas daripada 3 benda ni. Nabi kata manusia seolah-olah tak boleh nak lari daripada 3 perkara ni. Yang pertama, az-zannu, suka buruk sangka. Suka buruk sangka. Tengok kawan kita, tengok saudara kita, tengok kawan satu agama dengan kita, tengok jiran sebelah rumah kita, tengok kawan kita, tengok adik-beradik kita, tengok siapa-siapa yang ada keliling kita, dia ada su'uzan, dia ada buruk sangka. Ini manusia seolah-olah tak boleh lari daripada benda ni. Tengok, dia selinap masuk dalam hati. Prasangka buruk terhadap orang yang kita tengok. Yang kedua, wal hasadu, dengki. Walau kepada adik-beradik sendiri, walau kepada kawan baik, dah berpuluh tahun berkawan, masih ada rasa dengki. Dan yang ketiga, wat-tiyarah, dan percaya kepada benda-benda karut-marut. At-tayru makna dia burung. Wat-tiyarah maksudnya percaya seumpama orang percaya pada burung. Bunyi burung, dia kata ni bunyi ni ada orang nak mati misalnya. Ini dia panggil kepercayaan karut-marut. Nabi SAW sebut 3 benda ni. Nabi kata la yanju, seolah-olah manusia ni tak boleh nak selamat diri daripada 3 benda ni. Bila Nabi kata macam ni, sahabat kata ke Nabi, sahabat kata, ya Rasulullah, wa ma yunji minhunna, macam mana kami nak lepas diri daripada 3 benda ni? Nabi SAW bersabda, Nabi kata, iza hasadta fala tabghi. Nabi kata, kalau kamu rasa macam kamu nak dengki ke orang, maka janganlah kamu terus mencari untuk nak membuktikan benda yang kamu dengki itu. Kalau kamu berasa dengki dekat orang, fala tabghi, jangan terus dengki dekat dia. Cepat-cepat istighfar. Astaghfirullahalazim, buat apalah aku duduk dengki ke dia ni. Yang kedua, Nabi kata, wa iza zananta fala tuhaqqiq. Apabila kamu berasa nak buruk sangka dekat satu orang, fala tuhaqqiq, jangan sekali-kali kamu cari bukti terhadap buruk sangka kamu. Tak usah piduk rosak cari. Tak sah hidup bawa taslet panjang, nak siasat, nak membuktikan buruk sangka kita dekat dia. Tak sah, Nabi kata. Dan yang ketiga, wa iza tatayyarta famdi. Dan apabila kamu jumpa satu benda yang merupakan benda kepercayaan yang boleh menghalang kamu buat sesuatu. Saya selalu bawa contoh. Nak mengaji, tengok apakah dewak lintas jalan misalnya. Terus kata ni karut ni kalau pergi juga tak lagi share.
Sial. Dia kata ni ada sial di depan ni. Kalau aku pergi juga tak lagi ada lah benda nak jadi kat aku. Kalau ada orang jenis percaya macam ni, Nabi kata hamdi, teruskan perjalanan itu. Tak seduk percaya benda-benda macam ni. Ini tunjuk ajar daripada Nabi SAW kepada kita orang Islam supaya kita dapat lepas diri daripada banyak buat dosa. Kita hari-hari hidup 24 jam satu hari, kita tak boleh terlepas daripada dosa. Cuma beza ada manusia dia terlibat secara serius dalam dosa, banyak buat dosa. Ada manusia dia boleh jaga diri dia buat dosa pada tahap yang minimum. Tak ada manusia yang dia berlalu satu hari dalam hidup dia tanpa ada sebarang dosa. Hampir-hampirnya begitu. Setidak-tidaknya dosa kerana buruk sangka dekat orang berlaku kepada manusia pada tiap-tiap hari. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhala al-jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi. Atau kama qala, hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, barang siapa yang suka dia dijauhkan daripada neraka dan suka dia dimasukkan ke dalam syurga. Nabi kata begitu. Nabi kata, man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhala al-jannah. Barang siapa yang suka dia ni selamat daripada neraka dan suka masuk syurga. Siapa yang mau macam tu, mau selamat daripada neraka, mau dapat syurga. Siapa mau macam tu, falsa'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Nabi kata, maka hendaklah dia mendapat kematian dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Siapa yang nak masuk syurga, siapa yang tak mau neraka, Nabi kata pastikan dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan dia percaya dengan hari akhirat. Percaya kepada hari akhirat maksudnya percaya semua benda selepas daripada mati. Dia percaya satu hari dia akan mati. Dia percaya bila dia mati dia akan masuk satu alam baru, nama dia alam barzakh. Dia percaya dalam alam barzakh dia akan jumpa 1001 benda yang dia duk dengar daripada Quran dan hadis Nabi. Dia percaya bahawa dalam alam barzakh itu ada munkar dan nakir. Dia percaya bahawa dalam alam barzakh itu ada ulah yang dipanggil Sidaul Aqra. Dia percaya bahawa di dalam alam barzakh itu dia boleh menjadi orang yang mendapat kebaikan kerana kubur dijadikan taman syurga, dan dia mungkin menjadi orang yang mendapat azab sengsara kerana kubur dijadikan lubang daripada api neraka. Dia percaya bahawa dia akan dibangunkan di satu tempat yang bernama mahsyar. Dia percaya bahawa di mahsyar dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya bahawa di mahsyar matahari akan turun sejengkal atas kepala. Dia percaya bahawa di mahsyar manusia tenggelam dalam peluh sendiri. Dia percaya di mahsyar manusia akan tertunggu-tunggu bila dia nak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya bahawa di mahsyar ada mizan, iaitu neraka yang akan menimbang amal baik, amal jahat manusia. Dia percaya bahawa di sana ada sirat yang kadang-kadang manusia melihat dia lebih luas daripada lebuh raya, yang kadang-kadang manusia melihat dia lebih halus daripada urat rambut yang halus itu. Dia percaya bahawa di seberang sana ada syurga. Dia percaya bahawa di bawah sirat itu ada neraka. Dia percaya semua benda ni, dia mati dalam keadaan dia percaya semua benda ni. Maka dia ni, Allah Subhanahu wa taala kata, dia ada peluang untuk mendapat syurga dan dia ada peluang untuk lepas daripada neraka. Allah suruh Nabi SAW bagi tahu dekat kita benda ni.
Dan tidak cukup dengan itu. Tidak cukup dengan Nabi kata, barang siapa nak lepas neraka, barang siapa nak dapat syurga, maka hendaklah dia pastikan dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan beriman dengan hari akhirat. Nabi kata lagi, wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Hendaklah dia buat apa yang dia mahu orang buat pada dia kepada orang lain. Ini syarat yang ketiga. Syarat pertama, dia mesti beriman dengan Allah. Mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Syarat kedua, dia mesti mati dalam keadaan dia percaya kepada soal-soal akhirat. Syarat ketiga, dia ni semasa hidup dia mestilah buat satu benda yang dia suka kalau orang buat kat dia. Dia kena buat dekat orang. Kalau dia suka orang hormat dia, maka dia kena hormat orang. Kalau dia suka orang pelihara maruah dia, maka dia kena pelihara maruah orang. Kalau dia suka orang tutup aib dia, maka dia kena belajar tutup aib orang. Kalau dia suka orang hormat dia, orang sanjung dia, orang buat baik-baik dekat dia, maka dia kena buat begitu ke orang. Kalau dia boleh buat macam tu, maka dia mendapat janji daripada Nabi SAW, janji lepas daripada neraka dan janji untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu, atau kama qal, hadis muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda, Nabi kata al-muslim, yang kata orang Islam, sebenar-benar Islam itu ialah orang yang memastikan orang Islam lain selamat daripada lidah dia dan angkara tangan dia. Dia ni dianggap orang Islam kalau sekiranya dia boleh pastikan orang Islam lain tidak binasa, tidak rosak kerana lidah dia. Kalau betul dia orang Islam, lidah dia tak digunakan untuk fitnah orang. Kalau betul dia orang Islam, lidah dia tidak digunakan untuk mengumpat, mencela, mencaci, memaki orang. Kalau dia betul orang Islam, lidah dia tidak digunakan untuk melaga-lagakan sesama orang Islam. Kalau betul dia orang Islam, dia pastikan lidah dia ni tidak digunakan untuk merosakkan orang Islam lain. Kalau dia betul orang Islam, dia pastikan tangan dia tidak menjadi angkara kepada kemusnahan hidup saudara yang sama Islam dengan dia. Kalau dia betul orang Islam, tangan dia tidak mencuri barang milik orang Islam lain. Kalau betul dia orang Islam, tangan dia tidak diguna untuk nak porak-poranda rumah tangga orang Islam yang lain. Kalau dia betul orang Islam, Nabi kata dia pelihara lidah dia pelihara tangan dia daripada merosakkan orang-orang Islam yang lain. Nabi SAW kata, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Dan yang dikatakan orang yang berhijrah itu ialah sesiapa yang menghijrahkan diri dia daripada melakukan benda yang dilarang oleh Allah kepada dia. Kalau dah tahu Allah larang minum arak, dia lari diri dia hijrah diri dia daripada perbuatan minum arak. Kalau dia tahu Allah Subhanahu wa taala larang dia daripada buat benda-benda dosa, melakukan maksiat dan sebagainya, dia lari diri dia hijrah diri dia daripada buat benda-benda dosa. Ini orang dipanggil muhajir, dipanggil orang yang berhijrah oleh Nabi SAW. Hadis itu muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan mukadimah itu memberi satu petunjuk kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita beramal dengan dia, dan mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala pelihara kita daripada menjadi orang yang bersifat dengan sifat yang tidak wajar ada pada orang-orang Islam, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Naji jilid 16. Jilid 16 muka surat 176. Jilid 16 muka surat 176. Kita masuk satu bab baru. Kata dia bab
ma jaa fi husnil dhanni billah. Itu bab yang datang pada menyatakan baik sangka dengan Allah. Malam ni kita nak tengok di antara sifat orang Islam ialah dia kena bukan sahaja baik sangka sama-sama manusia, dengan Allah lebih-lebih lagi dia kena baik sangka. Ketahuilah saudaraku, jangan salah sangka engkau kepada Allah. Jangan sekali-kali ada di kalangan orang Islam ni dia salah sangka, dia buruk sangka dengan Tuhan. Dia kata apa Tuhan ni? Dia kata aku aja yang duk kena musibah. Buruk sangka dengan Tuhan. Dia kata apa Tuhan ni? Dia kata orang lain tak kena pun, alih-alih aku aja duk kena. Hak kena aksiden pun anak aku, hak tak lulus periksa pun anak aku, hak kena tangkap pun anak aku, hak isap ganja, isap dadak pun anak aku. Tuhan ni macamlah orang lain ni semua baik dengan dia, macamlah aku ni jahat, aku aja duk kena. Dia buruk sangka dengan Tuhan. Ada tak ada tuan-tuan orang yang telanjung mulut cakap macam ni? Ada. Dalam masyarakat kita ada. Kenapa dia jadi macam tu? Kerana dia tidak melazimkan diri dia dengan kuliah-kuliah agama. Kita tuan-tuan, kalau satu hari kita tidak dengar nasihat agama, kita dah pening dah. Kalau 2 hari, kalau 3 hari, kalau seminggu kita tak dengar nasihat agama, kalau sebulan habis 30 hari tanpa kita dengar sebarang ayat Quran dan hadis Nabi dibacakan pada kita, tidak ada mustahilnya kita akan jadi orang yang macam tu. Kita tinggal mendengar nasihat agama, tidak dengar ayat Quran, tidak dengar hadis Nabi. Nabi kata Allah titik dalam hatinya satu titik hitam. Nukita fi qalbihi nuktatun sauda. Dititik ke dalam hatinya satu titik hitam. Fa in taba, kalau lepas itu dia bertaubat. Nak boleh ke bertaubat ni dia nak kena ada satu unsur yang menyedarkan kita. Kita duduk saja-saja nak bertaubat susah. Tapi kalau kita main majlis ni, duduk dalam majlis ilmu, dengar ayat Quran, dengar hadis Nabi, tak banyak sikit dia usik hati kita. Tak banyak sikit. Kita duduk dengar tu, tak banyak sikit dia usik hati kita. Bila hati kita terusik, kita teringat salah yang kita buat. Bila kita teringat salah yang kita buat, setidak-tidaknya masa semayang tak lagi sujud kita lama sikit. Sujud kita tu lama sikit. Selalu kita sujud ni macam sujud patuk ayam. Tapi lepas pada kita dengar nasihat agama, lepas kita dengar ayat Quran, lepas kita dengar hadis Nabi, sujud kita ni dia jadi lama sikit. Dia berasa kita ni sujud sebagai sujud orang yang bersalah di depan Allah. Sujud kita bukan baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sahaja, tetapi kita sujud dalam keadaan hati kita ni bercakap dengan Tuhan. Minta ni, hati minta kepada Tuhan, ya Allah ampunlah mana-mana dosa aku yang sudah buat sebelum ni. Itu kesan daripada kita dengar nasihat agama, daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tak nak biar diri kita dengar ayat Quran, kita tak nak biar diri kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Quran dan hadis Nabi ini nasihat kepada kita, kita tak mau dengar, kita akan jadi orang yang bebas dalam hidup kita, yang akhirnya kita merosakkan diri kita sendiri. Maka dalam bab yang kita baca ni, dia kata janganlah salah sangka engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni jangan kata di dalam hati akan Tuhan itu tidak tolong kamu apabila kamu minta satu kepada dia. Itu dia. Jangan ada di kalangan kita ni teringat dalam hati Tuhan ni saja tak mau tolong aku. Saya pernah cerita dekat tuan-tuan satu kes berlaku. Satu kes berlaku kepada satu orang kesian dekat dia. Mula sekali mak dia keluar daripada Islam. Berlaku kepada satu orang sahabat kita. Mak dia keluar Islam. Diikuti dengan adik dia. Kahwin dengan orang bukan Islam, keluar Islam pula. Dia dengan adik-beradik hak lain ni naik kereta pergi jumpa mak dia.
Pergi jumpa mak dia dah pindah duduk satu negeri lain, tak duduk dah di Pulau Pinang ni. Pergi ke satu negeri lain, jumpa dengan mak dia. Mak dia kata, hampa pergi balik lah. Hampa terus duduk buang masa main nasihat aku. Aku ni kok mana pun jadi ahli neraka dah. Mak dia kata. Allah uji anak ni macam tu. Mak yang paling dikasih tuan-tuan. Kita mak kita seorang aja. Seorang tu aja. Kalau mati-mati lah. Mak kita seorang je, tak ada dua mak kita. Tiba-tiba mak ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala uji dia. Mak ni tinggal agama. Adik-beradik pakat pergi jumpa mak dia kata hampa pergi balik. Terus ada buang masa. Aku ni kok mana pun jadi ahli neraka dah. Hampa pergi balik. Dalam duk sedih mak ni, adik pula seorang lagi tolong agama. Sedih dia ni, punya sedih mengenangkan mak, mengenangkan adik, punya sedih ni duk teriak, mata buta sebelah. Mata buta sebelah. Nak pergi berubat merata, berubat cara doktor tak mau nak ni, berubat cara hak kampung, cara orang baca ayat Quran ni apa semua pun tak mau nak jadi dan sebagainya. Ajak suami pergi berubat sana, ajak suami berubat sini, orang perempuan nak kena ni. Sampai satu hari suami dia ni pun dah jadi give up dah. Sampai suami pun tak mau semayang. Bertambah sedih dia. Dia kata kat suami dia, apa bang ni semayang lah, dah saya dah jadi macam ni, semayang lah. Jangan sampai tak semayang. Suami dia kata kat dia kata semayang buat apa? Aku duduk semayang selama ni pun tengok Tuhan buat apa. Tuhan bagi buta mata hang pula. Dia kata, Tuhan bukan nak dengar orang macam aku ni minta. Nampak tak tuan-tuan? Buruk sangka pada Tuhan. Orang macam aku ni Tuhan bukan nak dengar. Aku minta pun dia tak nak dengar. Aku duk minta orang punya lama dah. Dia bagi buta juga mata hang. Aku tak mau nak semayang. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala uji dia macam ni. Sampai akhirnya mata buta dua-dua sekali. Benda ni berlaku. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia test manusia ni bukan sebagai nak tunjuk kata dia benci kita, tapi kadang-kadang Allah test kita, dia test kita boleh tahan kita tu mengangkat derajat kita. Kita tahan dengan ujian Allah tu, Allah angkat derajat kita. Bukan semua orang boleh berjaya dengan ujian. Mana-mana orang yang berjaya itu menunjukkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kasih dekat dia. Mana-mana orang yang gagal dalam ujian menunjukkan dia tak cukup kuat untuk menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka tanggungjawab dia memperkuatkan lagi diri dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak ingatkan kita benda ni. Jangan ada di kalangan kita ni yang buruk sangka dekat Tuhan. Bila kita minta satu tak dapat, jangan buruk sangka dekat Tuhan. Ada hikmah di sebalik tak dapat tu. Ada hikmah di sebalik tak dapat tu. Kerana tak dapat tu, kita akan melipat ganda lagi ibadat kita kepada dia, dan akhirnya Tuhan akan bagi juga dekat kita. Dan jangan kata Tuhan itu tak mau beri kepada kamu. Dia kata, jangan ada orang kata macam tu. Bahkan hendaklah baik sangka kepada Allah itu dan kuat percaya kepada dia. Dia kata, kena baik sangka ke Tuhan. Maka apabila engkau tidak baik sangka kepada Allah itu, nescaya tidak ditolongnya dan tidak dimakbulkan sebagai kehendak kamu. Dia kata, bila kita tak percaya kat Tuhan, Tuhan tak tolong kita. Bukan tak tolong atas dunia ni, akhirat esok dia tak tolong kita. Ada orang tak percaya kat Tuhan atas dunia ni, Tuhan bagi kat dia. Dia tak percaya kat Tuhan, Tuhan bagi kat dia. Tuhan buka pintu rezeki dia, Tuhan bagi sihat dekat dia, Tuhan bagi kekayaan kepada dia, Tuhan bagi segala-gala macam dekat dia. Tapi akhirat esok Tuhan tak tolong dia. Kita dah bercakap ni dua benda. Satu, kalau boleh kita nak Allah tolong kita dunia, Allah tolong kita akhirat lebih-lebih lagi. Tapi kalau tak dapat atas dunia pun, akhirat esok kita nak Allah tolong kita. Masalahnya kita ialah Allah tolong pada waktu tak ada orang boleh tolong melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waktu yang kita nak. Kata dia, maka baik sangka itu dalam hati. Dia kata, baik sangka dengan Tuhan ni, baik sangka ni dah ada dalam hati. Benda tak nampak. Iaitu cukup yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh menyampaikan maksud kamu. Itu yang kata baik sangka. Baik sangka ni ialah kita yakin apa yang kita minta Tuhan akan bagi. Yakin.
Kalau Tuhan tak bagi hari ni, mungkin minggu depan. Tuhan tak bagi minggu depan, mungkin bulan depan. Tuhan tak bagi bulan depan, mungkin tahun depan. Tuhan tak bagi tahun depan, mungkin 5 tahun ke depan. Tuhan tak bagi 5 tahun ke depan, insya-Allah di hari akhirat Tuhan bagi. Pasal apa? Pasal doa itu adalah ibadah. Kita doa dekat Allah tak putih-putih tu, itu ibadah, dapat pahala. Pahala tu Allah bayar dekat kita di hari akhirat itu. Begitu. Dia kata, iaitu cukup yakin dan percaya Allah boleh menyampaikan maksud kita. Maka apabila dalam hati kamu kuat ke sebelah percaya dan ringan ke pihak tidak yakin dan tidak percaya, dinamakan demikian itu zon. Dia kata yang tu yang kata zon. Dalam bahasa Inggeris kita probably boleh dapat benda tu, 80% kita yakin boleh dapat, itu zon. Kita pergi masuk dalam hutan rimba nak semayang, nak menghadap kok mana ni, sebelah ni kok mana, pokok balak besar-besar sepemeluk duk ada keliling kita, kok mana ni, nak tengok matahari naik matahari turun pun tak nampak kok mana, kena tutup dalam hutan rimba. Pakai agak aja. Tadi aku masuk tadi ni matahari naik belah ni, aku berjalan straight aja, aku tak kena, aku ingat belah ni kok kiblat. Kita yakin 80% belah ni kiblat kita semayang. Maka kita semayang itu berdasarkan zon. Dia kata 80% kita percaya belah ni kiblat. Tapi kalau kita duduk tengok belah ni pun nampak cerah sikit, belah ni pun nampak cerah sikit, belah mana tahu aku bukan. Itu syak 50-50. Itu syak. Kalau berat belah tak percaya ni, itu dia panggil waham. Dalam bahasa Arabnya begitu. Baik, dia kata dan apabila sama kuat percaya dengan tak percaya, maka dinamakan syak. Ini dia abang. Kalau 50-50 itu syak. Dan apabila kuat sebelah tak percaya, maka itu dinamakan waham. Dia kata itu dinamakan waham. Kita lebih kepada tak percaya, itu waham. Tetapi syarak kita suruh umat Muhammad itu biar baik sangka dengan Tuhan. Agama mau kita ni yakin patih-patih dengan Tuhan. Zon pun tak mau, syak tak mau, waham langsung tak mau. Kita dengan Tuhan mesti yakin patih-patih. Begitu. Yakni dia kuat percaya dan yakin dalam hati akan Allah itu menolong hamba-Nya dan belah kesian dia dan dikabulkannya apa minta kita. Ini kita kena ingat. Tuhan dia boleh bagi. Bila-bila masa Tuhan boleh bagi kat kita. Benda yang kita tak pernah sangka Tuhan boleh bagi. Kalau Tuhan nak bagi, maka kita kena yakin bahawa kita minta ni Tuhan boleh bagi apa yang kita minta. Itu yang disuruh oleh agama. Jangan goyang di hati akan satu yang dikehendak daripadanya itu. Adakah diberi ataupun tidak. Tak mau ada kita ni duk ingat ni ada Tuhan nak bagi. Tak mau macam tu. Bila minta, yakin Tuhan akan bagi. Itu sebab tentu ada hadis. Ada hadis sebenarnya Nabi SAW melarang orang berdoa. Bila doa dia sebut kalau boleh. Dia minta doa. Dia kata, ya Allah, anak aku nak ambil Faizah tahun ni. Kalau boleh minta dia lulus. Tak mau. Kalau boleh tu tak mau. Kerana Tuhan memang boleh bagi lulus. Tuhan tak mau kita sebut kalau boleh dalam doa kita. Ataupun kita sebut kata kalau kamu kehendaki, in syi'ta, kalau kamu nak. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit aku ni kalau kamu nak. Tak boleh sebut kalau kamu nak. Kerana Tuhan, dia suruh kita minta aja kat dia. Dia Tuhan Maha Kaya. Apa juga yang kita minta, dia boleh bagi kat kita. Kita mau sebut kalau boleh. Kalau semua ni tak mau. Minta seolah-olah kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta apa kita nak minta. Kerja Allah nak bagi apa yang kita minta. Begitu. Dia kata ataupun kurang harap. Tak boleh macam tu. Maka iaitu tidak baik sangka dan tidak yakin namanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu maknanya kita ni tak baik sangka dengan Tuhan. Kita tak apa nak yakin dengan Tuhan. Kita tak baik sangka. Tak yakin. Keluarga kita ditimpa musibah sakit apa-apa, orang beritahu kita sakit ni sakit tak ada harapan nak baik. Kita terus putih harap. Sasa duk buat semayang hajat kepala, sasa duk minta kat Tuhan lah sakit ni memang boleh jalan. Kita kata. Nah,
Tak ada benda yang mustahil pada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang akal manusia semua dah buat keputusan kata tak boleh ikhtiar, Allah Subhanahu Wa Taala boleh selesaikan benda tu. Begitu. Bermula dalil atas suruh kita berbaik sangka dengan Allah itu, iaitu hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yaqul ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani. Maksudnya diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Allah itu telah berfirman, aku atas sangka hamba aku dengan aku. Ini hadis kursi. Tuhan kata aku berdasarkan sangka hamba aku terhadap aku, dan aku sertanya apabila meminta ia kepada aku. Kalau dia minta dekat aku berserta dengan dia. Tuhan kata, yakni jika baik sangka hamba aku dengan aku dan yakin dia kepada aku, maka menolongnya dan menyempurnakan apa kehendaknya. Kalau hamba ni minta dekat Tuhan, dia yakin Tuhan boleh bagi apa dia minta, Tuhan kata aku akan bagi kepada dia. Begitu. Bila dia minta sesuatu pada aku, niscaya aku sempurnakan kepada dia. Tuhan kata kalau dia ada minta apa-apa dekat aku akan tunaikan permintaan dia. Sebaliknya, jika tidak baik sangka dia kepada aku dan korang yakin dan tidak harap kepada aku, nescaya tidak aku kabulkan apa minta dia. Tuhan kata kalau dia duk minta ke aku tapi dia tak yakin aku boleh bagi apa yang dia minta, aku takkan bagi kat dia. Tuhan kata. Dan tidak dicapainya apa kehendaknya selama tidak betul sangka dan yakin hamba aku kepada aku itu. Itu maksud hadisnya begitu. Jadi tak boleh kita tuan-tuan, kalau orang main minta tolong kita, kawan tu minta tolong pun, cara minta tolong tu macam tak percaya kita boleh tolong. Kita nak tolong, kita tak ada masalah. Cara dia duduk bercakap dengan kita, nak minta tolong kita, tapi cara dia bercakap tu, dia pun tak yakin kita boleh tolong dia. Kita pun malas nak tolong. Katalah lagu ni lah, hangpi dekat ni lah, kita tunjuk orang lain pula suruh pergi minta tolong. Tapi kalau dia main minta tolong kat kita, dia minta tolong ni sungguh-sungguh, seolah-olahnya dia duk nampak kita boleh tolong dia selesai benda ni, kita 100% kita akan guna daya usaha kita untuk cuba tolong dia. Kalau manusia pun ada rasa macam tu, ini pula Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ni mungkin boleh tolong, mungkin tak boleh tolong. Allah ni tentu boleh tolong. Tiba-tiba orang nak minta tolong dekat dia, tunjuk tak yakin kat dia. Tuhan kata awal-awal dah, Tuhan kata aku tak ada kelapang nak tolong dia. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, kata Imam At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Tajuk baru, bab ma jaa fil birri wal ithm. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menerangkan bicara kebajikan dan kejahatan. Ini pula dia nak tengok satu tajuk, cerita tentang kebaikan dan juga keburukan, kebajikan dan juga kejahatan. Ketahuilah saudaraku, di dalam bab ini telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi satu hadis yang memberitahu kepada kita apa dia kebajikan dan apa dia kedosaan dan apa dia kejahatan. Dia nak clarify dekat kita, yang kata baik ni apa, yang kata jahat ni apa, yang kata baik ni apa, yang kata dosa ni apa. Kadang-kadang kita yang ni pun kita tak clear. Benda kita ni orang Islam, kita banyak benda kita tak clear kadang-kadang. Kan? Orang yang sepatutnya jadi kawan kita, kita pergi buat musuh kita. Ini berlaku dalam masyarakat kita ni, berlaku benar ni. Orang yang sepatutnya di kawan kita, kita pergi buat musuh. Hak sebenar-benar musuh kita, syaitan tu musuh kita, pergi jadi kawan kita. Kekeliruan ni berlaku dalam masyarakat kita. Pasal apa? Pasal kita tidak jelas tentang ilmu. Dengan kerana tidak jelas tentang ilmu, maka kita tak boleh beza di antara musuh dengan kawan.
Kerana tidak jelas tentang ilmu, kita tak boleh beza antara dosa dan pahala. Kerana tidak jelas tentang ilmu, kita tak boleh beza baik dengan buruk. Maka ramai orang Islam minum arak. Pasal apa dia minum arak? Pasal dia tak nampak buruk arak tu. Pasal apa orang Islam sendiri pergi terlibat dengan dosa? Pasal dia tak nampak dosa tu boleh membawa bahaya kepada dia di akhirat itu. Maka benda ni perlu diberi penjelasan. Apa dia benda baik, apa dia benda buruk, apa dia dosa, apa dia pahala. Kita nak beritahu hak mana benda yang kita kena buat, mana benda kita kena tinggal buat. Kata dia iaitu begini, bunyi hadis ni. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithmi. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia An-Nawas. Nawas bukan Abu Nawas. Dia kata nama sahabat ni An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Kata dia bahawasanya seorang lelaki tanya dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kebajikan dan kejahatan. Satu orang sahabat mai jumpa Nabi, dia tanya Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, kebajikan ni apa, kejahatan ni apa?" Bila didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya orang itu, lalu dijawab Nabi, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-birru husnul khuluq." Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula kebajikan itu ialah elok perangai. Dia tanya Nabi, apa beza di antara al-bir dengan al-ith? Apa beza di antara benda baik dengan dosa? Apa beza dia? Nabi jawab kat dia mudah saja. Nabi kata al-birru, yang dikatakan kebaikan itu husnul khuluq. Kalau kamu ada akhlak baik, itu kebaikan. Pasal apa Nabi jawab lagu tu? Masalah dia kata, kebajikan itu apa dia? Sesungguhnya pada hadis ini menunjukkan jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam akan pertanyaan seorang sahabat, apa dia kebajikan? Maka dijawabnya dengan baik perangai, yakni akhlak yang baik. Maka jawab ini mau menjadi tiada erti bagi orang yang mendengar. Dia kata, dia ni tanya Nabi, kebaikan ni apa, dosa ni apa? Jadi Nabi dijawab, kebaikan tu ialah orang yang perangai baik. Apa ni soalan lain, jawapan lain. Dan kita orang tanya juga, Ustaz nak pergi mana? Kita pergi jawab kata apa? Makan lah. Apa pula? Tanya Ustaz nak pergi mana? Jawab soalan tu bagi berkadung lah dengan soalan tu. Jawapan biar berkadung dengan soalan. Walaupun tak logik, tapi jawapan tu bagi kena, Ustaz nak pergi mana? Saya nak pergi Jerman. Bukan nak pergi Jerman pula, tengok bawa Bahrul Majid. Tapi jawapan tu dengan soalan tu kena, cuma tak logik. Ini orang tanya Ustaz nak pergi mana? Dijawab lain langsung. Dijawab kata tu, dia ingat tu. Apa ni? Nampak? Sahabat ni mai tanya Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, yang dikatakan kebaikan tu apa? Yang dikatakan dosa tu apa?" Sepatutnya Nabi jawab, yang kata kebaikan itu ialah kamu bercakap benar, yang kata kebaikan itu ialah kamu tolong orang. Itu jawapan. Tak, Nabi tak jawab lagu tu. Nabi kata kebaikan itu ialah akhlak yang baik. Mana pula lah. Jadi tidak faham. Sahabat ni jadi tak faham apa yang Nabi jawab. Walaupun nampak macam nak faham, tapi tak apa tepat dengan soalan yang dikemukakan. Begitu. Kerana yang terkenalnya kebajikan itu ialah tiap-tiap kerja yang baik. Itu yang kata kebajikan. Dia mesti kerja, bukan sifat. Akhlak yang baik sifat. Kalau Nabi nak jawab, sepatutnya dia jawab dalam bentuk kerja. Apa dia yang kata kebaikan itu? Kebaikan itu duk rajin sedekah ke orang. Itu kerja. Begitu. Seperti kalau Nabi nak jawab kebaikan itu apa, Nabi boleh jawab seperti berbuat ibadah. Kamu rajin buat ibadat, kamu baik. Semayang kuat, semayang sunat kuat, puasa sunat kuat, baca Quran kuat, zikir kuat dan sebagainya, itu baik. Dan menurut apa perintah Allah, itu kebaikan.
Tuhan suruh buat apa-apa, cuba buat. Dan menjauhkan segala tegah Allah, itu kebaikan. Percayakan Allah, itu kebaikan. Percayakan hari kemudian, itu kebaikan. Percayakan malaikat, itu kebaikan. Percayakan segala kitab Allah, percayakan segala nabinya, dan bersedekah wajib dan bersedekah sunat, berbakti kepada dua ibu bapa, dan berbakti kepada kaum keluarga, berbakti kepada sanak saudara, berbakti kepada datuk nenek, berbakti kepada kaum muslimin, dan lainnya daripada berapa banyak pekerjaan yang baik yang boleh mendatangkan pahala. Itu kebaikan. Siapa tak tahu kebaikan ni apa? Kita semua tahu apa benda yang kata kebaikan. Cuma tak buat aja, tu je. Masalah orang Islam lah ni pasal tak larat buat. Yang tu saja, tak larat nak buat. Siapa yang tak tahu kata lepas sembahyang Isya disunatkan buat sunat ba'diyah Isya? Siapa tak tahu? Tapi pakat tu berebut keluar saruk kasut bukan sikit. Pasal apa? Oh, dia kata saya nak buat lebih baik lagi, saya nak balik sembahyang di rumah. Alhamdulillah lah. Kita kata kalau balik buat di rumah, itu mengikut sunnah. Nabi sembahyang sunnah qabliyah, ba'diyah, rawatib Nabi buat di rumah, bagus lah. Kok tak ada sampai rumah, tinggal kedai tomyam mana kan, pakai hancur ba'diyah nonton. Jadi kalau kita rasa kita ada masalah, kalau nak balik sembahyang di rumah ni nak jadi masalah, sembahyang ba'diyah di masjid saja, supaya kita tak terlepas. Kerana sembahyang sunat ba'diyah lepas Isya itu di antara albir, di antara kebaikan. Sayang kalau kita tak ada. Kita hanya ada peluang ni aja. Peluang sebelum Allah hantar malaikat maut mengambil nyawa, itu saja peluang untuk kita nak buat apa pun. Dan malaikat maut dua ada tepi kita, tak ada buat apa dah. Bila nyawa sudah ada di ghargharah, tak boleh buat apa dah. Manusia tak boleh dah masa tu nak kata dekat malaikat nanti sat, aku nak sedekah harta aku sebanyak banyaknya dan aku nak jadi orang yang soleh. Tak dan dah. Malaikat kata apa? Allah Subhanahu wa taala suruh aku cabut nyawa kamu, aku tidak akan lewat walaupun 1 second. Dia cabut nyawa kita. Ini masa duk hidup ni, masa ni lah kalau nak buat apa pun. Manusia tahu apa yang baik. Manusia bukan tak tahu kata keluar masjid sekejap lagi duduk saruk kasut orang tu salah. Bukan tak tahu, tapi berapa ramai orang yang tersaruk kasut orang. Tersaruk, kan? Tiap-tiap masjid masalah yang sama. Tiap-tiap masjid. Kita tak kata kawan yang saruk tu dengan niat nak curi kasut orang, tapi hati-hatilah kasut kita takkan kita tak kena. Kan? Ada satu masjid tu saya bercakap benar ni, kasut saya kena. Kan? Apa nak buat? Jadi kerana tidak hati-hati, bukan kerana niat jahat nak curi kasut, berapa dik sangat kasut tu, tapi tidak berhati-hati. Dengan kerana tidak berhati-hati, orang lain jadi susah kerana dia. Maknanya kita menyusahkan saudara kita yang seagama. Kawan tu nak balik tak ada kasut, tinggal sepasang, tapi bukan kasut dia. Dia nak ambil, dia rasa bersalah, dia balik kasih ayah. Dengan kerana kita, kawan kita jadi susah. Apa salahnya kita hati-hati? Bukan kita tak tahu, hati-hati ni disuruh oleh agama, cuma kita tak larat buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata yang terkenal akan perangai baik itu ialah seperti malu. Ini yang dikatakan perangai baik. Hak tadi perbuatan baik. Perangai baik. Kawan tu nak balik tak ada kasut, tinggal sepasang, tapi bukan kasut dia. Dia nak ambil, dia rasa bersalah, dia balik kasih ayah. Dengan kerana kita, kawan kita jadi susah. Apa salahnya kita hati-hati? Bukan kita tak tahu, hati-hati ni disuruh oleh agama, cuma kita tak larat buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata yang terkenal akan perangai baik itu ialah seperti malu. Ini yang dikatakan perangai baik. Hak tadi perbuatan baik. Perangai baik, satu, malu. Malu maksud dia apa? Malu nak main mengaji. Itu tak betul. Malu nak main mengaji. Kata jom kita pergi mengaji. Aku malu. Malu apa kata? Aku tak pernah pergi kat ni, kalau pergi depan nanti kata ni macam. Oh tak boleh lah. Yang tu tak boleh lah. Malu tak bertempat yang tu. Tapi yang tak semayang tak malu kat Tuhan. Dan itu aku tak semayang duduk di rumah ke ada siapa tahu. Tidak. Malu. Sifat malu tu ada. Tapi malu tak tempat-tempat. Dan malu yang dimaksudkan oleh agama ni, malu nak buat benda yang Tuhan larang.
Malu kalau tak boleh buat benda yang Tuhan suruh. Malulah hadis Nabi kata menuntut ilmu ni wajib ke atas, fardu ke atas orang Islam. Nabi malu sampai ke liang lahat. Nabi kata macam tu, kita tak boleh nak pergi tuntut ilmu. Malu dekat Tuhan, malu dekat Nabi. Itu malu yang dikehendaki oleh orang. Maka malu adalah sifat yang terpuji. Sopan santun, ini sifat yang terpuji. Sopan, belajar bersopan. Jumpa orang bagi salam, itu di antara tanda kesopanan yang ada dekat kita. Jumpa orang bagi salam, salam ni orang tunjuk kita hormat ke orang dan sebagainya. Itu tanda sopan ada dalam diri kita. Tidak membesarkan diri, ini perangai yang baik. Terus ada tunjuk sombong, angkuh, bercakap beras, tunjuk kata kita ni tak heran ke orang. Tak bagus macam tu. Tak bagus kita buat sifat macam tu. Pukul dada, gudu-gudu macam gendang raya, habang kata kita tahu semua benda. Itu bukan benda yang disuruh oleh agama. Ya kan? Dan tidak riak, tidak menunjuk-nunjuk pada orang. Tak perlu kita tunjuk dekat orang. Kalau kita ilmu banyak, tak payah tunjuk ke orang. Orang tahu kita ada ilmu. Kalau kita ni duk buat kebaikan, tak payah bagi tahu ke orang. Orang tahu kata kebaikan tu kita buat. Maka tidak perlu riak. Dan tidak lekas marah. Tak boleh silap sikit nak marah, melenting dan sebagainya. Tidak perangah, tidak congkak, tidak sombong, tidak hasad, manis bila bercakap, lemah lembut, beradab, suka, ramah, mesra dan lainnya daripada perangai yang bagus-bagus. Dia kata, tunjuk kita ni boleh bercakap dengan orang. Boleh bercakap, boleh bersembang dengan orang. Tunjuk kata kita seronok bila jumpa dia. Ini di antara perangai-perangai baik yang dimaksudkan oleh Nabi SAW bila sahabat tanya dia, ya Rasulullah, apa dia kebaikan dan apa dosa? Nabi kata kebaikan itu ialah perangai yang baik. Nabi kata. Kemudian bagaimana pula wajib Nabi pada soal sahabatnya tadi? Kemudian bagaimana pula jawab Nabi pada soal sahabatnya tadi akan kebajikan itu ialah baik perangai? Maka dijawab oleh ulama. Adalah Nabi menjawab dengan yang demikian kerana perangai yang baik menghimpunkan dia atas segala yang tersebut dahulu tadi daripada ibadat dan lainnya. Itu maksud Nabi. Bila Nabi kata kebaikan itu ialah orang yang perangai dia baik, jawapan Nabi itu menghimpun semua benda yang kita bincang tadi. Dia kata, kerana jikalau tidak baik perangai, di manalah mau beribadah dan taat yang elok kepada Allah. Dia kata orang ni kalau akhlak tak elok, susahlah nak jumpa dia semayang. Akhlak tak elok, dengan sombongnya, dengan riaknya, dengan minum araknya, dengan apanya, mungkinkah dia ni orang semayang? Begitu. Ataupun dikatakan jikalau orang yang huduh perangainya, apalah elok ibadatnya dan taatnya. Kalau dia ni jenis perangai wuduh, perangai cukup tak elok, segala benda yang tak elok ada dekat dia, mungkinkah dia ni kuat ibadat? Sembang aja hina orang, sembang aja caci maki cerca orang, sembang aja fitnah orang, sembang aja perburuk orang, sembang aja buka aib orang, sembang duk buat macam tu, mungkinkah dia ni ahli sembahyang tahajud? Dia ada kaitan benda tu. Dia ada kaitan. Kita tengok orang tu, peribadi dia, akhlak dia, apa yang ada pada dia, kita boleh bayangkan bagaimana dia. Tapi kalau tengok dia jenis macam tu, kita boleh bayangkan dia ni orang macam mana. Nabi maksud macam tu. Nabi kata kalau sekiranya orang tu akhlak baik, perangai dia baik, kita dah boleh dah anggap dia ni orang baik. Begitu. Maka jikalau seorang itu beribadah dan taat, tetapi perangai dia huduh, maka boleh sia-sia juga taat dan ibadahnya itu. Kalau Nabi kata kalau sekiranya ada orang nampak dia ni perangai huduh, tapi dia rajin sembahyang sunat, puasa sunat dan sebagainya, Nabi kata fahamlah segala ibadat dia buat sia-sia, tidak memberi bekas kepada dia. Ada tak ada orang macam ni? Ada juga. Bercakap huduh dan sebagainya, tengok cakap lucah, cukup tak elok, tapi tengok semayang punya rajin. Nabi kata faham dah, hak dia duk buat tu sia-sia, tak ada bekas. Bukan biasa tengok orang duk bubuh di masjid. Ayat Quran,
inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ayat Quran. Tuhan kata sesungguhnya salat, sesungguhnya sembahyang itu dia boleh mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Tuhan kata macam tu. Maknanya orang tu kalau dia orang sembahyang betul, ahli sembahyang betul, dia tak cakap lucah. Kalau dia ahli sembahyang betul, mulut dia tak guna untuk nak mencedera saudara sama-sama Islam. Kalau dia orang sembahyang betul, dia tidak buat benda-benda yang dilarang oleh agama. Tapi kalau dia sembahyang tapi dia dah buat benda ni, dia sembahyang sia-sia, sembahyang yang tidak memberi bekas kepada diri dia, sembahyang tidak boleh membentuk akhlak dia. Ini yang Nabi nak beritahu. Maka jadilah seolah-olahnya baik perangai itu pokok bagi segala kebajikan. Dia kata. Kalau orang ni baik perangai, tahu dah ibadat hak dia buat tu sebenarnya banyak dan memberi kesan kepada membersihkan diri dia. Begitu. Atau dia kata ialah perhimpunan kepada segala kebajikan. Dan harus pula Nabi menjawab demikian pada sahabatnya yang bertanya tentang kebajikan itu ialah elok perangai. Kerana orang yang bertanya itu bodoh perangai. Ulama buat andaian kedua. Ulama kata bila dia ni main tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, apa dia kebaikan, apa dia dosa? Nabi jawab dekat dia soalan yang dia tanya tu, Nabi jawab nampak tak tepat dengan soalan. Tapi Nabi jawab kat dia, Nabi kata akhlak yang baik itu yang paling baik. Nabi jawab lagu tu kerana ulama kata kerana Nabi tahu orang yang tanya tu akhlak tak baik. Maka Nabi emphasis benda tu dekat dia. Nabi tekankan benda tu dekat dia. Kalau elok perangai, ini kebaikan. Tuan-tuan, kita biasa dengar sahabat Nabi biasa tanya Nabi, 3 sahabat tanya, 3 jawapan Nabi bagi. Soalan sama. Satu sahabat mai tanya, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal? Apakah amal yang paling baik? Nabi kata kat dia, as-salatu ala waqtiha. Nabi kata sembahyang di awal waktu, yang tu paling baik. Dia pun pergi. Kawan lain pula tanya benda tu juga, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal? Apakah amal yang paling baik? Nabi jawab kat dia, jihad fi sabilillah. Kawan lain pula tanya soalan tu juga, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal? Apakah amal paling baik? Nabi kata birrul walidain. Buat baik kepada 2 ibu bapa kamu. Hadis main macam-macam. Kita tengok kata apa ni, Ustaz tanya abang kita sembahyang awal waktu amal paling baik, Ustaz kata buat baik ibu bapa, Ustaz kata jihad fi sabilillah. Yang betul-betulnya hak mana yang paling baik? Ada orang tanya macam tu. Maka ulama jawab, ulama kata kadang-kadang jawapan Nabi ini sesuai dengan kawan nak tanya. Nabi SAW, Allah dah bagi tahu kat dia, kawan ni tanya tu orang jenis macam mana. Nabi ni Allah bagi tahu kat dia. Semalam kita baca muqaddimah hadis di Masjid Seberang Jaya. Semalam cerita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas ataupun Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhu. Dia jatuh sakit. Ketika sahabat-sahabat semua duk berbincang-bincang tentang soal nak hijrah daripada Mekah ke Madinah, dia jatuh sakit. Sakit pula bukan sakit sikit-sikit, sakit teruk sehingga kan Sa'ad bin Abi Waqqas rasa dia mungkin mati dengan sakit ni. Bila Nabi mai ziarah dia terus kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kamu pun tengok macam mana keadaan sakit aku lah ni. Dia kata, aku duk rasa aku tak boleh dah nak hijrah sama dengan kamu semua. Dia dah hopeless dah, dia dah rasa tak ada harapan lah nak boleh sembuh, nak boleh baik, nak boleh hijrah sama dengan Nabi. Nabi jawab kat dia. Nabi kata, wahai Sa'ad, dia kata kamu akan sembuh. Nabi kata, walaupun pada masa tu, masa Nabi kata tu, keadaan sakit Sa'ad bin Abi Waqqas cukup teruk. Orang semua mai tengok golek kepala. Dan Nabi kata kat dia, Nabi kata, wahai Sa'ad, tapi kamu akan sembuh. Bukan sahaja kamu akan sembuh, bahkan kamu akan dapat buat banyak lagi amal kebajikan selepas ni. Bahkan kamu boleh hijrah sama dengan kami. Bahkan kamu akan diangkat martabat, angkat derajat lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kamu satu hari esok akan jadi satu orang yang boleh memberi banyak manfaat kepada orang dan boleh mendatangkan sedikit mudarat
kepada sebahagian kecil orang. Apa Nabi jawab macam ni? Nabi jawab seolah-olah Nabi tahu benda future. Seolah-olah Nabi tahu kata dia ni tak akan mati dengan sakit tu. Sebenarnya Nabi tahu ke tak? Sebenarnya Allah bagi tahu dekat Nabi. Ini Nabi SAW. Bila sahabat ni mai tanya, ya Rasulullah, apa amal paling baik? Nabi kata kat dia, semayang awal waktu. Pasal apa? Pasal Allah dah bagi tahu dekat Nabi. Kawan hak tanya ni, dia mak pak dia jaga cukup cantik. Kawan hak mai tanya ni, kalau ada panggilan nak pergi jihad, duduk depan sekali. Cuma dia ni semayang nanti duduk daku. Semayang lohong pukul 4 suku. Jadi dulu. Misalnya, dia slack dia tentu. Dia punya slack tentu. Hak lain cantik. Tentu dia punya kelemahan. Maka bila dia tanya, Nabi tekan benda tu. Untuk dia. Main hak seorang lagi pula pun serupa juga. Dia ni semayang, dia nanti main duduk bang di masjid, dia nanti ada saf depan dan sebagainya. Mak pak dia jaga tip-top, dia ni khidmat yang terbaik kepada mak pak dia. Bila orang panggil pergi perang, dia duduk menyorok di dapur. Dia ada selek dan tu. Bila dia tanya, Nabi tekan benda ni. Nabi kata jihad fi sabilillah. Dia kata, kena baca hidung aku. Nabi jawab tu kerana Allah sudah inform kepada Nabi, ini orang kelemahan dia di sini. Maka kamu tekan benda tu. So ulama kata apa? Semua hak Nabi kata tu, semua tu adalah amal yang patut kita jaga. Semayang awal waktu pun kena jaga. Semua benda yang Nabi sebut jihad, buat baik ibu bapa, semua pun kena jaga. Maka itu jawapan Nabi SAW. Sama dengan hadis yang kita baca ni. Memang satu orang tanya, ya Rasulullah, apa dia kebaikan? Ya Rasulullah, apa dia yang dikatakan dosa? Nabi jawab dekat dia, akhlak yang baik. Itulah kebaikan yang paling besar. Nabi jawab dekat dia, macam tu, ulama kata kerana orang yang bertanya itu kuduh perangai. Maka Nabi jawab sesuai untuk dia. Begitu. Maka jadilah maksudnya, kekalkan olehmu perbuat segala kebajikan. Dan tambah lagi, atas daripada itu, dia elok perangai. Kamu ni buat ibadat cantiklah. Semayang rajin, semayang sunat pun rajin buat, baca Quran rajin apa, semua cantik dah. Cuma perangai mau bagi cantik. Perangai hang ni ada masalah sikit. Perangai tak apa cantik. Perangai pun baik bagi jadi cantik. Kamu orang yang cukup cantik. Begitu. Maka sabda Nabi SAW lagi, wal ismu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a alaihi nas. Dan yang dikatakan dosa ataupun kejahatan itu ialah barang yang berkata-kata dalam hati ni. Dia nak tahu benda tu dosa tak dosa, Nabi kata hati hang sendiri boleh tahu. Bila nak buat benda tu, hati kita berkata-kata. Yang ni dia kata berbalik-balik hatimu padanya dan katanya salah ataupun tidak aku perbuat benda ni. Bila nak buat satu benda tu ni hati ni. Boleh tak boleh tak nak buat ni. Bila duk main boleh tak boleh, itu benda tak elok tak sabar. Benda elok dia tak nak main benda macam ni. Ya aku nak pergi semayang di masjid ni. Elok tak elok tu semayang ni. Tak ada. Orang tak ada ingat macam tu. Orang tak ada ingat macam tu. Nak puasa sunat hari Khamis ni puasa dah. Boleh tak boleh tahu puasa hari Khamis? Tak ada orang fikir boleh tak boleh puasa hari Khamis ni. Dia tahu dah puasa hari Senin hari Khamis ni memang sunat. Ni kado i'ah ni. Nak masuk saham ni boleh tak boleh tu? Ada main lah. Nak kata tak boleh, nampak lagu ustaz pun pergi masuk tu. Ada main lagu tu. Nak kata boleh, dengar juga dia paduk kata lagu tak boleh. Boleh tak boleh kau, boleh tak boleh kau. Dalam agama, dia kata bila main macam ni, Nabi kata mahaka fi nafsi. Benda yang dia duk main duk bolak-balik dalam hati kamu, duk cakap-cakap dalam hati kamu, boleh tak boleh dan sebagainya, anggap benda tu dosa buat. Kalau tak buat, tentu dah selamat. Begitu. Kemudian benci kamu apabila dilihat orang atas kamu. Kita bila nak buat benda tu, kita duk rasa jangan bagi orang tengok. Kalau benda baik, pasal apa duk fikir tak bagi orang tengok, tak bagi orang tahu. Hak kita duk takut orang tahu, duk takut orang tengok ni benda tak baik. Tak. Kita takut orang nampak jadi pasal. Contoh apa? Kita bawa bini orang. Ini berlaku dalam masyarakat orang dia. Bawa bini orang.
Takut tak dia? Lagi nampak kat lelaki dia kan? Lagi nampak dekat apa ini takut. Tentu dah lah benda tu salah. Kalau tidak hidup takut pasal apa? Kita awak bini kita takut tak? Tak bawa dia baru takut. Tak takut dia goda kita. Bawa dia nak takut apa? Tak nak takut apa bini kita. Dia bawa bini orang memang takut lah. Benda ni berlaku dalam masyarakat kita. Bukan tak tahu benda boleh, benda tak boleh, benda baik, benda tak baik, benda boleh pahala, benda boleh dosa. Bukan tak tahu. Tapi duk buat juga dalam masyarakat kita. Maka dia takut. Kalau dilihat orang atas dia, maka ketahuilah daripada hadis itu, barang yang salah itu iaitu barang yang serba salah rasa hati mengerjakannya. Benda kalau salah ni, hati kita ni rasa guilty. Itu maksud. Kalau benda tu benda salah, kita nak buat hati kita ni dia rasa guilty, dia rasa bersalah, dia rasa tak cantik lah, dia rasa dia jadi macam tu. Rasa-rasa salah, rasa-rasa tidak. Ada juga macam tu. Boleh tak boleh atau boleh tak boleh begitu. Kemudian difardukan, jikalau dibawa keluar ke tengah medan, dia dilihat orang atau diketahui orang, tak mau memberi orang melihatnya. Kalau orang nak tengok, kalau hati boleh tak orang tengok. Sebab apa? Sebab kita rasa benda ni tak apa-apa. Begitu. Maka itulah kerja salah, dia kata. Maka apabila datang pada seseorang di hatinya perasaan yang demikian itu, maka hendaklah tinggalkan dia. Tak usah dikerjakan dia. Kerana apabila ditinggalkan daripada mengerjakannya, maka sebenarnya lah engkau meninggalkan benda yang berdosa dan benda yang salah. Bila kita tinggal benda hak was-was ni, itu lebih baik. Benda was-was. Nak makan nasi di satu kedai. Dia dengar dah sebelum ni orang duk cerita kan. Dia ni duk ambil ayam kat Cina ni. Dia dengar. Lepas tu kita pun saja duduk, saja duk tunggu tengok. Tengok-tunggu. Hak main hantar tu Cina tunggu. Dan kita kenal pula dia ni bukan Cina Islam. Ada Cina Islam juga kan. Tengok-tengok dia ni memang betul dah bukan Cina Islam. Dia ni main hantar. Was-was lah. Ada orang main habang dah yang main hantar tu Cina, tapi dia ambil orang Islam sembelih. Tak mau dah. Hati kita dah. Dia dah main bersergai dah. Tak mau dah. Hang duk main habang kata apa aku tak mau dengar dah. Aku tengok sendiri dengan mata aku yang main hantar ni memang dia ni Cina bukan Cina Islam. Aku kenal, aku tahu dia ni secara sahih. Dia main hantar. Aku tak peduli. Dia pergi ambil kat orang Islam ke kat siapa ke, aku ralah. Sebenarnya aku ralah. Aku tak mau. Kalau nak gagah juga apa hati kita dia duk main lagu tadi lah. Halal tak halal, boleh tak boleh, halal tak halal, boleh tak boleh. Dia duk main lagu tu. Bila duk main lagu tu tak sah. Dia makan kedai pasti dah kata benda ni sah. Halal. Pasti benda ni nak jadi darah daging kita. Ini yang benda yang terjadi dalam masyarakat kita. Dan kata At-Tirmidzi, ini hadis hasan lagi sahih. Tajuk baru. Bab ma jaa fil hubbi fillah. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menerangkan bicara berkasih-kasih kerana Allah. Ini pula dia nak cerita satu bab, kita ni disuruh berkasih-kasihan. Tuan-tuan kasih dekat saya kasih dekat tuan-tuan. Kerana apa? Kerana Allah. Kerana Allah. Bukan ada kerana benda lain, tak ada. Kerana Allah. Kerana kita sama-sama satu agama, kerana kita sama-sama sembah Allah, kerana Nabi Muhammad Nabi kita semua, kerana kita pakat-pakat berjanji nak ikut Quran, nak ikut sunnah, maka ini semua saudara kita. Kita kasih dekat dia kerana kita dengan dia sama dari segi ini semua. Ketahuilah saudaraku, hendaklah seseorang itu kasih sama-sama saudaranya yang se-Islam kerana Allah. Kita kena ada perasaan tu, sayang kat dia kerana Allah, bukan kerana dia duk belanja kita, bukan kerana dia banyak duk bagi kat kita, bukan kerana ni semua, tapi kerana Allah. Begitu. Yang ni kerana ia seorang yang takwa dan taat kepada Allah. Bukannya kasih kepada saudara yang sama Islam itu sebab budinya, ataupun supaya dia berbudi dan dapat balasan dunia daripadanya. Bukan kerana ni. Bukan kerana dulu masa kita susah sekali dia ada tolong kita, kerana tu kita kasih kat dia. Bukan kerana tu, tapi kerana Allah. Begitu. Kalau kita suka kat dia kerana dia tolong kita, satu hari dia buat salah, kita tak boleh kata dia salah, kita duk kata dia betul juga.
Tapi kalau kita kasih dekat dia kerana Allah, kalau dia salah, kita orang mula nak ditegur dia. Kita akan bagi tahu kat dia, betul ke hang buat benda ni? Tak salah kata, aku tak maulah hang pergi buat benda macam ni. Benda ni salah. Kita akan tegur dia kerana Allah. Kerana sayang kita dekat dia kerana Allah. Begitu. Demikianlah seorang dengan seorang saudara yang sama Islam. Maka orang yang demikian dapat martabat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi, kata dia an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah azza wa jalla al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nur wa yaghbituhum an-nabiyyun wasyuhada. Maksud dia diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kata dia, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah berfirman Allah Taala yang maha mulia lagi yang maha besar, bermula orang yang berkasih-kasih mereka itu kerana kebesaran aku, yakni kerana orang yang dikasihi itu taat dan menjunjung perintah aku dan menjauhkan tegahku, maka ada bagi mereka itu mimbar daripada cahaya, mencita-cita serupa mereka itu kiranya oleh nabi-nabi dan orang-orang yang mati syahid. Itu dia. Ini hadis. Hadis ni hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah kata, orang kalau sekiranya dia dengan kawan dia kasih kerana Allah. Kalau dia masa atas dunia dulu dia suka dekat satu orang, dia suka kerana Allah, bukan kerana kawan tu comel. Itu bahaya. Tapi dia suka dekat kawan tu kerana Allah, kerana kawan tu telah membawa dia kenal Allah misalnya. Maka dia cerita dekat kawan tu kerana Allah. Orang yang macam ni, Tuhan kata dalam hadis kursi, di hari akhirat esok Tuhan akan buat satu mimbar untuk dia. Mimbar ni, mimbar. Tuhan akan buat satu mimbar di dalam syurga esok ni. Dia duduk atas mimbar tu, hal keadaan dia bersinar-sinar, bercahaya-cahaya, sebagai tanda Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka ni semua. Adalah faham pada sepotong hadis ini, seolah-olahnya dua orang yang berkasih-kasih itu lebih martabat daripada nabi-nabi dan syuhada. Seolah-olah, sebenarnya tak lebih. Mana boleh kita lebih daripada nabi dan syuhada? Tapi punya mulianya mereka ni di hari akhirat itu, Allah buat satu mimbar, boleh duduk atas mimbar tu, dan Allah keluarkan nur cahaya daripada mereka, seolah-olahnya mereka ni lebih mulia daripada nabi. Seolah-olah. Tapi sebenarnya mereka tidak boleh menandingi kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab oleh ulama adalah Allah Taala jadikan hamba-Nya yang dikasihnya itu beberapa balasan yang baik-baik. Yakni yang ada pada setengahnya tak ada pada setengah yang lain. Maka mencita-cita oleh orang yang tidak ada padanya balas yang ada pada orang lain itu, supaya ada terkumpul semua balasan itu pada dia. Di hari akhirat itu dah manusia ni dibawa masuk dalam syurga Allah. Apa yang ada kat dia kadang tak ada kat kawan dia. Apa ada kat kawan dia kadang tak ada kat dia. Jadi orang yang duduk di syurga ni sentiasa dia do upgrade diri dia. Contoh, kita dah baca dah hadis ni di Masjid Jami' Badawi kepala baca. Cerita tentang ahli syurga ni, ahlul jannah ni. Di antara keistimewaan yang Allah bagi dekat ahli syurga ni, mereka boleh turun pergi kepada satu pasar untuk ahli syurga. Tuhan ada buat satu kawasan pasar, yang pasar ini khusus untuk ahli syurga pergi. Dan di pasar ni, ahli syurga tak payah beli apa-apa. Dia turun pergi tengok aja apa ada di pasar tu, hak mana yang dia berasa teringin dia dapat. Macam tu punya Tuhan dia bagi. Tak gaduh buat keluar duit, tak gaduh bayar, tak gaduh apa. Lagu satu macam dia tengok air kacang berkenan lagi tu ada kat dia. Tak ada mata wang pada masa tu. Bahkan Nabi kata dalam hadis tu, bukan setakat tengok benda ada berkenan dapat. Rupa parah orang pun kalau dia berkenan mai kat dia. Dia tengok
Jumpa siapa ke yang dia berkenan, rupa parah, tengok tu, oh segak berdebuh mai kat dia muka tu. Macam tu punya Tuhan nak bagi kat dia. Hadis ni kita dah baca di Masjid Jami' Badawi. Hadis ni nak tunjuk kepada kita apa dia? Yang pertama, syurga itu tempat nikmat. Tak ada satu benda yang manusia teringin yang dia tak dapat. Benda yang ada kat orang lain dia teringin, benda tu nanti mai kat dia. Benda yang ada kat dia, kawan dia teringin, benda tu nanti dapat kat kawan dia sama. Maknanya dia ni sentiasa duk tambah nikmat daripada hari ke hari. Nikmat yang Tuhan bagi kat dia ni makin bertambah sampai satu peringkat supaya dia kata ada terkumpul semua balasan pada dia. Sampai satu peringkat semua hak mana dia nak Allah bagi dekat dia. Demikianlah janji kepada ahlul jannah. Jikalau ada padanya yang lebih-lebih sekalipun, bahkan yang lebih-lebih yang bukan-bukan Allah bagi ke dia. Kata At-Tirmidzi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Darda dan Abdullah bin Mas'ud dan Ubadah bin Samit dan Abi Hurairah dan Abi Malik al-Ash'ari, dan katanya bermula ini hadis hasan lagi sahih. Masalah dia kata 7 orang yang dinaung Allah di bawah naungannya pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Ini kita baca bulan depan insya-Allah. Hadis ni panjang, kita akan masuk lepas ini hadis cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yauma la zilla illa zilluh. Ini saya banyak kali sebut dalam kuliah-kuliah. Kita akan tengok secara detail. Nabi kata ada 7 golongan manusia. Yang 7 golongan ni sahaja Allah akan naung mereka pada hari kiamat itu. Pada hari tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Duduk di padang mahsyar ni, matahari turun sedengkai atas kepala, masing-masing orang duduk tenggelam dalam air peluh. Ada orang tenggelam tahap buku lali, ada orang tenggelam tahap pinggang, ada orang yang tenggelam sampai nak paras lubang hidung, ada orang yang tenggelam sampai atas daripada cuping telinga. Dalam keadaan macam tu, panas terik, matahari duduk sedengkai atas kepala, ada 7 golongan manusia Allah bawa pi naungan, lindung dia daripada panas di padang mahsyar. Siapa 7 golongan ini? Kita akan tengok detail pada bulan depan insya-Allah. Wallahu a'lam. Apakah hukum pengklonan manusia? Dan baru-baru ini ada pihak mengatakan buah pinggang dan jantung kita boleh digantikan dengan buah pinggang ataupun jantung yang sudah diklonkan. Apa pandangan Ustaz? Tuan-tuan, satu saya nak beritahu, maklumat tentang klon ini tuan-tuan boleh dapat secara detail daripada pihak CAP, Persatuan Pengguna Kelompok. CAP mempunyai maklumat detail tentang masalah klon ini kerana mereka buat kajian khusus tentang soal klon ini. Dan CAP ada nak buat satu seminar, saya ingat dekat kompleks masyarakat penyayang pada beberapa hari bulan. Ada surat dia hantar. Bagus, mereka akan bincang tentang isu-isu semasa, di antaranya tentang klon, globalisasi, tentang klon, tentang apa-apa, apa kaitan benda-benda ni dari sudut agama. Okey, secara ringkasnya kita kata klon ditentang oleh agama. Tak boleh, kerana klon menyebabkan martabat manusia jatuh. Klon manusia ni menyebabkan martabat manusia jatuh dan masalah nasab keturunan ternasi. Manusia yang terhasil daripada klon, dia tak ada nasab, tak ada keturunan. Bila tak ada nasab, tak ada keturunan, semua masalah hukum sangkut habis. Daripada soal nikah kahwin perlu kepada nasab, sedangkan dia tak ada nasab, sampailah kepada masalah harta. Nak bahagi harta secara faraid, secara apa, semua sangkut habis. Sebab semua ni menghendaki nasab. Hukum yang nak dijalankan ini memerlukan kepada syarat nasab. Jadi dengan kerana klon ini tidak ada nasab, maka klon ditentang oleh agama. Satu. Yang kedua pun sebenarnya mereka baru klon 2 jenis saja benda. Manusia belum klon lagi. Jadi tak timbullah soal buah pinggang, jantung, tak buat lagi.
Lah ni mereka bawa yang terbaru ni, saya ingat mereka kelun kucing kot. Yang terbaru kelun kucing, diklonkan kucing dan dengan izin Allah lahir kucing seekor hasil daripada klon binatang ini. Manusia belum lagi. Jadi mereka cuma mengandaikan kalau sekiranya uji kaji ni semua berjaya, esok mereka nak klon manusia. Bila klon manusia ni tak ada nasab keturunan dan sebagainya. Bila dia dah jadi manusia, oleh kerana dia tak ada nasab keturunan, dia ni cuma adik sikit pada robot dan sekat abang pada robot sikit ke macam mana ke, darah dia ni mungkin tak terpelihara seperti mana darah manusia yang ada nasab keturunan dan sebagainya. Maka boleh bunuh dia ni, ambil jantung, ambil buah pinggang dia, pasang dekat orang yang ada nasab keturunan. Mungkin mereka nak pergi ke arah tu. Ini adalah kerja gila yang keluar daripada lunas-lunas agama. Jadi cerita dia tak boleh. Dan saya ingat benda ni dah dibincangkan oleh majlis fatwa. Saya ingat, kalau tak silap. Dalam paper ni. Saya tak baca paper. Tak ada baca, bukan tak baca paper. Keluar. Maknanya daripada keluar keputusan. Benda ni dah dibincang oleh majlis fatwa dan mereka bincang tentang masalah ni. Masalah yang melibatkan nasab dan keturunan. Begitu. Wallahu a'lam. Orang yang membawa anak yang belum disunatkan sembahyang bersama-sama dalam satu saf, adakah hukumnya batal saf itu atau tak dapat pahala saf? Minta penjelasan. Baik. Dia dalam masyarakat Arab, budak-budak ni matahari beranak tu dia pakatan dah. Sebab tak mau timbul masalah-masalah macam ni lah. Berbeza dengan masyarakat Melayu kita kan, sampai Tok Mudin pula lagi. Anak khatan tu sama dari segi seniority muda sikit aja pada Tok Mudin. Jadi masalah begitu. Masalahnya inilah masalah yang timbul. Budak-budak yang belum khatan, dia dianggap sebagai memikul najis. Ini masalah dari segi hukum fiqh. Ya, bila dia tak khatan buang ujung tu, dalam kulit ujung dia tu ada menyimpan najis. Setidak-tidaknya najis yang kencing. Bila dia pergi kencing dan sebagainya, dia basuh tu, dalam tu masih lagi ada yang kencing. Dia dianggap orang yang hamilun najasah, dia kata memikul najis. Bila dia semayang duduk satu saf dengan kita, maka saf tu dianggap berlubang. Tempat dia duduk tu tak dikira ada orang duduk, dia kira lubang, maka terputus fadilat saf. Dia tak timbul masalah batal saf, saf tak boleh batal. Cuma dia mengganggu fadilat saf. Satu. Yang kedua, masalah yang timbul ialah apabila dia bertengok duduk atas mana-mana anggota badan kita. Dia bertengok duduk atas mana-mana anggota badan kita. Dia duduk sebelah kita. Bila kita duduk tahiyat akhir, kita duduk tawarruk, kaki kita keluar ke tepi, dia debak, dia duduk atas tapak kaki kita. Kita dianggap memikul najis. Bila kita memikul najis, sembahyang kita batal. Ini masalah yang timbul. Ya, jadi cerita dia macam tu. Jadi kepada orang yang bawa anak-anak yang belum berkhatan ni, tempatkan saf depan ni di bahagian belakang. Dan tempatkan saf anak-anak yang belum berkhatan ini di bahagian belakang supaya dia tidak mengganggu fadilat saf. Dan bapa dia kalau takut anak dia kena kidnap, dia pun semayang belakang lah, agak dekat-dekat dengan anak dia. Takut juga kan, ni bawa anak main orang curi anak ke apa kat ni, dia semayang agak-agak dekat dengan anak dia begitu. Ya, itu hukum dari segi fiqhnya begitu. Dan jadi kita pakat-pakat jaga. Sama lah, sama ada dalam semayang ni ke, atau semayang Jumaat ke apa ke semua kan, tengah masjid dia siap tempat abang budak-budak di belakang. Tengah masjid dia siap satu tempat, habuan budak-budak, mereka duduk sama mereka tentu. Kemudian ada satu orang pula duduk jaga daripada situ, wajah jaga suruh diam kan, kalau waktu semayang Jumaat lah, wajah jaga suruh diam. Kalau tidak, saya lagi sini khutbah, sana pun lagu duduk khutbah juga, tajuk macam-macam duduk keluar belakang tu. Jadi satu orang tidur jaga, dia jedir je, dia jedir. Jadi bila bercakap
cakap lagi mengganggu dia punya jemaah kan, lebih jeger gitu. Dia jeger, semua lepas tengok panci dia. Yang begitu. Jadi kadang-kadang masalah tuan-tuan, kita tak bawa anak-anak pun tahu apa bagus. Anak-anak ni perlu dilatih. Bawa main masjid kan. Tuan-tuan kita dengar cerita ada anak-anak kecil dia tak boleh tengok orang pakai telefon. Ada anak orang ni tengahnya dia tak boleh tengok orang pakai telefon. Pasal satu mak dia tak pakai telefon. Dia tak pernah tengok orang pakai telefon. Bila dia tengok orang pakai telefon, dia menjerit teriak macam orang kena histeria. Jadi sampai orang pun terkejut, ni awak ni budak ni pasal apa? Mak dia pun habang. Mak dia kata dia tak biasa tengok orang pakai telefon. Kita pun terkejut. Tak pernah sabar lah kita nak tanya mak dia. Oh, kau tak pernah pakai telefon? Tak pernah sabar. Kita nak tanya soalan macam tu, tak apa cantik. Dan tapi dia habang kat kita, dia kata budak ni dia tak boleh tengok orang pakai telefon, kaut lah. Sampai peringkat tu tak mau. Jadi anak-anak ni perlu dibiasakan dengan keadaan macam tu. Takut esok dia sampai tua esok dia takut nak main masjid. Kan? Dia nak main masjid ni, dia nak duduk dalam majlis macam ni, dia tak boleh duduk. Dia jadi rusak masuk kampung. Dia duduk beralih tengok kiri kanan orang ni, Allah ramai nak. So dia berasa panas, dia berasa apa. Jadi kita tengok dia tu bukan dia tak selesa, kita tumpang tak selesa sama. Ni semua Allah bisa segal biasa. Dan kalau kita biasakan anak-anak kita dengan keadaan macam ni, keadaan taman syurga. Ni kan kita duduk ni dalam taman syurga. Dan taman syurga. Majlis Nabi dan sahabat-sahabat Nabi, kalau sekiranya daun luruh, niscaya daun itu tidak akan mencicah bumi, melainkan daun itu akan mencicah riba para sahabat Nabi. Itu majlis ilmu yang dipimpin oleh Nabi SAW. Kalau luruh daun itu tak mencicah bumi, dia akan mencicah paha-paha sahabat Nabi. Menunjuk kata apa? Keadaan taman ilmu, taman syurga yang dipimpin oleh Nabi SAW ni cukup hebat. Dan kita amat teringin untuk mengembalikan suasana itu pada zaman kita hari ini. InsyaAllah Tuhan bantu kita, insyaAllah. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي عنه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.